Trump menamatkan kekebalan Pulau Kak selepas serangan 20 kali lebih besar di Iran dan meletakkan Teheran di hadapan pilihan yang sukar. Pada malam 8 Julai 2026, selepas serangan yang dikaitkan dengan Iran terhadap kapal-kapal dagang di kawasan Hormuz, Komando Pusat Amerika Syarikat mengesahkan satu lagi pusingan pengeboman terhadap sasaran tentera Iran di pesisir pantai. Trump meningkatkan nada dan menyatakan bahawa setiap kali Iran menyerang, Amerika Syarikat akan membalas 20 kali lebih kuat. Maksud saya, kami telah menyerang mereka dengan sangat kuat. Dan saya katakan kami menyerang mereka 20 lawan 1. Setiap kali mereka menyerang kami akan menyerang mereka 20 kali. Dan kami telah melakukannya malam tadi. Mereka melakukan sesuatu hari ini, tetapi sebenarnya itu adalah tindakan balas dendam untuk malam tadi. Sebenarnya, mereka telah menyerang 3 bot, bukan 2. Dan apabila mereka menyerang, kami membalas dengan lebih kuat lagi. Mereka baru sahaja menelpon sebentar tadi. Mereka sangat mahu membuat perjanjian. Saya cuma tidak pasti sama ada mereka layak untuk membuat perjanjian. Saya tidak tahu sama ada mereka akan menunaikan perjanjian itu. Itulah masalahnya. Pulau Khark yang terkenal di Iran telah menjadi tumpuan tekanan ini kerana ia adalah nadi utama ekspor minyak Iran. Di situlah sebahagian besar wang yang menyokong mesin Teheran mengalir. Trump tidak hanya menyasarkan kapal, radar atau pangkalan pantai, dia menyasarkan aliran, pendapatan dan rasa keselamatan rejim itu. Soalan sekarang bukan sahaja sama ada Iran akan menandatangani satu lagi perjanjian. Soalannya ialah sama ada mereka akan mematuhinya. Apa yang tinggal dari Khark sebagai tempat pelindungan selamat untuk rejim itu? Kenapa Tehran bercakap tentang perjanjian selepas mencabar Hormuz? Bagaimana Trump bercadang untuk memaksa Iran mematuhi apa yang ditandatangani? Saya akan ceritakan semuanya kepada anda sebentar lagi. Jika anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan. Kerana di sini ada video seperti ini setiap hari. Angkatan Tentera Amerika Syarikat telah menyerang sasaran tentera Iran antara 7 dan 8 Julai dengan fokus yang dinyatakan untuk mengurangkan keupayaan Iran mengancam kapal-kapal dagang dan kru cyber ramai di daerah Hormuz. Komando Pusat memaklumkan bahawa sistem pertahanan udara, struktur pemantauan pantai, lokasi penyimpanan peluru berpandu dan drone, keupayaan tentera laut serta infrastruktur logistik tentera di sepanjang pantai Iran telah diserang. Dalam pusingan sebelum ini, Amerika Syarikat telah pun menyerang kira-kira 80 sasaran tentera, termasuk lebih 60 kapal kecil milik pengawal revolusi. Alasan yang diberikan oleh Washington adalah jelas. Iran telah melanggar persefahaman gencatan senjata dengan menyerang 3 kapal dagang yang berlayar di laluan antarabangsa yang penting. Trump bercakap di Ankara semasa sidang kemuncak NATO dan berkata bahawa perjanjian awal dengan Iran telah tamat. Dia memberi amaran bahawa tindakan baru akan diambil dan mengulangi bahawa Teheran tidak akan pernah dibenarkan memiliki senjata nuklear. Nada ucapan beliau adalah tekanan maksimum. Menurut beliau, Iran telah menghubungi tidak lama sebelum itu untuk membuat perjanjian, tetapi persoalan utama masih belum terjawab. Adakah rejim itu akan menghormati apa yang ditandatangani atau hanya menggunakan perjanjian itu untuk melengahkan massa? Disinilah Khark menjadi elemen utama. Pulau Khark terletak di Teluk Parsi dan berfungsi sebagai terminal utama ekspor minyak mentah Iran. Pakar-pakar menyatakan bahawa pulau itu menyumbang kira-kira 90% daripada ekspor minyak mentah Iran. Oleh itu, terdapat ancaman. Terhadap Khark, ancamannya lebih berat daripada ancaman biasa. Ini adalah sebahagian daripada. Jadi ini adalah untuk menyelesaikan kerja itu. Presiden mahu menyelesaikan kerja itu. Apa yang dia lakukan ialah menyerang seluruh sektor tenaga mereka. Ini pada dasarnya adalah tentang meruntuhkan keupayaan Iran, bukan sahaja untuk menghasilkan. Itulah sebabnya mereka menyerang Khark semalam semasa kita sedang bersiaran. Ingat bahawa mereka telah melakukannya dan mungkin akan ada lebih banyak serangan terhadap Khark, Saisha. Dan itulah juga sebabnya dia sedang memburu. Trump sedang menyasarkan pengangkutan minyak itu sendiri, bukan sekadar mungkin menyekat kawasan pesisir, tetapi juga jelas sekali landasan kereta api Belt and Road. Landasan kereta api itu benar-benar memastikan pengeluaran tenaga Iran terus berjalan. Jelas sekali mereka boleh menghasilkan sekurang-kurangnya jumlah terhad semasa perang. Dan sekurang-kurangnya mereka tahu mereka boleh mengekspor melalui landasan kereta api itu. Trump mahu menamatkan perkara ini dan itulah dia. Apa yang mereka sedang lakukan? Ia bukan sekedar mengenai menyerang satu titik terpencil. Ia adalah mengenai meletakkan nadi ekonomi utama Teheran di bawah tekanan langsung.
Trump sudah pun mengancam untuk mengambil alih kawalan Kurd dan beberapa lagi lokasi infrastruktur minyak dan gas Iran yang lain. Sekarang, dengan pusingan serangan baru di pesisir dan krisis di Hormuz kembali menjadi tumpuan utama peperangan. Ancaman ini tidak lagi kelihatan sekedar retorik politik. Jika Iran coba menggunakan kapal-kapal awam sebagai alat ugutan, Amerika Syarikat akan menyerang alat-alat yang memberi wang dan pergerakan kepada rejim itu. Tamparan ekonomi turut menyusul. Rumah Putih telah membatalkan pengecualian sementara yang membenarkan Iran menjual minyak di bawah memorandum persefahaman yang dimeterai beberapa minggu sebelum itu. Langkah ini memberi kesan kepada Teheran di satu lagi titik sensitif, kerana banyak syarikat mungkin ingin berurusan dengan Iran. Tetapi mereka berundur apabila melihat risiko sekatan kewangan dan hukuman dari Amerika. Serangan bom hanya menakutkan untuk beberapa jam sahaja. Sekatan menghalang urusan perniagaan, bank, kapal, pembeli dan kontrak untuk tempoh yang jauh lebih lama. Stephen Hilton Daly, bekas anggota perisikan Tentera Darat Amerika Syarikat, telah menunjukkan dengan tepat sisi krisis yang lebih mendalam ini. Bagi beliau, serangan udara mendapat liputan utama, tetapi penarikan pengecualian minyak mungkin menjadi tamparan yang paling sukar untuk diterima. Kempen ketenteraan ada hadnya. Kempen ekonomi terus memberi tekanan tanpa perlu letupan setiap malam. Aktiviti tentera udara Zuara di negara-negara ini. Sekarang, adakah serangan-serangan ini digunakan khusus untuk menyasarkan Iran? Maksud saya, kita tidak akan tahu. Ini berlaku secara tertutup dan dalam persekitaran yang diklasifikasikan. Kita tidak tahu dengan pasti, tetapi apabila menganalisis radar penerbangan, kita boleh lihat bahawa pesawat tangki dan drone masih berlepas dari kawasan-kawasan ini. Ia sangat menarik menjawab soalan anda. Kenapa sentiasa Kuwait, Bahrain, Kuwait, Bahrain? Satu-satunya perkara yang benar-benar masuk akal bagi saya ialah, dalam kes Iran, kita boleh berhujah. Mungkin mereka sedang maju dalam rundingan diplomatik dengan Emiria Arab Bersatu. Satu lagi persoalan ialah, pada pendapat saya, ada satu lagi hujah yang perlu dipertimbangkan. Selain itu, dari sudut pandang Iran, terutamanya jika kita mengambil kira bagaimana Amerika Syarikat telah melancarkan serangan yang jauh lebih besar dan meluas dalam 48 jam terakhir. Orang Iran sama ada tidak mempunyai keinginan, atau mungkin saya tidak akan katakan kemampuan, tetapi lebih kepada keinginan untuk membalas perkara itu. Dan itu sahaja. Bagi mereka, melancarkan serangan terhadap aset di Bahrain memberi mereka kemenangan yang mereka perlukan dari sudut pandang simbolik tanpa mengira keberkesanannya. Saya terkejut bahawa walaupun selepas 2 hari serangan berskala besar ini, kita masih belum melihat serangan terhadap Emiria Arab Bersatu mahupun Arab Saudi. Rumah Putih juga bersiap untuk kemungkinan berbalas tembakan yang boleh berlarutan selama beberapa hari, minggu atau lebih lama lagi, bergantung kepada keputusan Teheran di Selat Hormuz. Pihak berkuasa Amerika berkata bahawa tempoh krisis ini bergantung kepada tingkah laku Iran terhadap kapal-kapal dagang. Dalam arti kata lain, Trump telah meletakkan keputusan di tangan Iran sendiri. Jika mereka berhenti, ruang untuk berbincang akan terbuka. Jika mereka teruskan, hukuman akan diteruskan. Pihak berkuasa Iran mengklasifikasikan serangan Amerika sebagai satu pencerobohan dan menyatakan bahawa tiada tekanan ketenteraan yang akan memaksa rejim mereka untuk melepaskan kepentingan negara mereka. Mohammad Bagher Ghalibaf, salah satu tokoh utama dalam rundingan itu, menuduh Washington melanggar janji dan menyatakan bahawa Selat Hormuz hanya akan dibuka semula di bawah aturan Iran. Ini adalah perang untuk laluan, cukai, kebenaran dan kawalan. Teheran juga cuba menunjukkan kekuatan dengan menyerang kedudukan Amerika di Bahrain dan penempatan lain. Americanas em Bahrain e Kuwait. Menurut laporan yang dikeluarkan semasa Bahrain dan Kuwait, jika Iran bertindak balas dengan meletakkan pangkalan, kapal, dan laluan perdagangan di bawah ancaman, Washington mendapat alasan untuk bertindak lebih keras dan memotong lebih banyak dana. Jeng Uyghur menilai bahawa perang mungkin akan menguatkan kepimpinan Iran di dalam negara, kerana rejim tertutup biasanya menggunakan serangan luar sebagai propaganda perlawanan. Tetapi, yang lebih penting, tahu tak, saya tidak mahu rejim di Iran itu berkuasa. Saya tidak mahu melakukannya dengan cara, tahu tak, cara bodoh seperti yang Israel mahu, iaitu membunuh semua orang, menghantar tentera darat dan kemudian membunuh sehingga berjaya menukar rejim. Tidak. Saya benar-benar menentang perkara itu. Tetapi saya benar-benar ingin melihat perubahan watak secara organik di Iran. Dan malangnya, perang ini telah menjadikan perkara itu jauh lebih sukar. Tepat sekali. Awak tahu,
Ini lebih penting daripada pandangan mereka tentang Amerika pada masa ini. Itu membuat mereka bersatu di belakang negara mereka. Ia menguatkan rejim itu 1000 kali ganda, dan nampaknya mereka hampir menang dalam perang menentang Amerika Syarikat dan Israel, yang akan menjadikan mereka sangat populer. Jadi ini adalah perang yang paling bodoh dan kontraproduktif yang boleh dibayangkan. Amaran ini tidak mengurangkan keseriusan tidak balas Amerika, tetapi ia menunjukkan satu perangkap yang sebenar. Apabila rejim menukar tekanan luar menjadi naratif kelangsungan hidup, mereka cuba menyembunyikan kesilapan sendiri di sebalik bendera negara. Itulah sebabnya Donald Trump cuba menggabungkan dua pendekatan, kekuatan tentera untuk mengenakan kos serta-merta dan tekanan ekonomi untuk melemahkan rejim. Brandon Weicker juga mentafsirkan serangan-serangan itu sebagai sebahagian daripada strategi yang lebih besar terhadap profil tenaga Iran. Dalam penilaiannya, KAK hanyalah permulaan simbolik kerana matlamatnya adalah untuk menyerang rantaian tenaga Iran secara berlapis, pesisir, ekspor, pengangkutan, landasan kereta api dan pembeli. Sebab saya rasa jika dia sendiri tidak tahu bagaimana keadaan boleh sampai ke tahap ini, yang nampaknya dia memang tidak faham, memang agak mengejutkan untuk membayangkan bahawa dia akan ada jalan keluar daripada situasi ini. Itulah jenis jalan yang paling sukar untuk ditinggalkan. Tahu tak, saya rasa saya pernah beritahu awak sebelum ini. Tapi Herman Kahn yang merupakan ahli teori besar tentang perang nuklear pada tahun 60-an, dia merujuk kepada sesuatu seperti ini sebagai orgasme yang tidak masuk akal. Pada dasarnya, apabila anda sudah mula, semuanya akan terus berlaku dan anda tidak dapat berhenti sehingga semuanya benar-benar habis. Dan anda tahu ini bukan dikawal oleh pengamal yang berdisiplin anda tahu dalam bidang diplomasi. Semua ini berada di tangan sekumpulan amatur yang sebenarnya memandang rendah kepakaran. Jadi ini bukanlah kedudukan yang baik bagi Amerika Syarikat. Jadi saya rasa teorinya adalah meningkatkan untuk mengurangkan ketegangan. Tafsiran itu mudah. Pengeluaran minyak tidak akan menurun jika rejim tidak dapat menjual, mengangkut, atau menerima wangnya. Laporan mengenai kerosakan pada sambungan kereta api yang dikaitkan dengan koridor antara Iran dan China juga termasuk dalam logik ini. Pembacaan Weicker tiala Washington sedang melihat lebih jauh daripada pelabuhan. Mereka sedang memerhati laluan minyak, landasan kereta api, laluan alternatif, dan titik-titik yang menghubungkan Tehran kepada pembeli strategik. Bagaimana untuk mengekalkan jentera jika aliran keluar mula tersekat? Perhitungan Trump nampaknya adalah untuk memberi tekanan tanpa semestinya mengumumkan satu pendudukan darat yang besar. Operasi seperti itu akan memerlukan lebih banyak peluru, tentera dan risiko. Fasa semasa nampaknya bertujuan untuk melemahkan keupayaan, mengenakan kos dan memaksa Teheran untuk kembali ke meja rundingan dalam kedudukan yang lebih lemah. Sementara itu, rampasan rekod sebanyak 6.68 tan kokain oleh El Salvador dengan sokongan pasukan Amerika Syarikat dan pihak berkuasa Colombia menguatkan lagi satu lagi aspek dalam persekitaran antarabangsa yang sama. Washington sedang menggunakan kekuatan, risikan, dan kerjasama untuk menekan rangkaian haram dan kerajaan bermusuhan di laluan yang berbeza. Di Pasifik, tindak balasnya adalah terhadap pengedaran dadah. Di Teluk, tindak balasnya adalah terhadap pemerasan maritim oleh Iran. Logiknya hampir sama, mengawal laluan, memotong sumber keuangan, dan mengurangkan pinjaman kepada kumpulan yang hidup dalam kekacauan. Jika Iran meminta perjanjian selepas menyerang kapal, siapa yang boleh jamin mereka tidak akan melakukannya lagi apabila memerlukan kelebihan? Pasaran tenaga sudah pun merasai kesannya. Harga minyak naik akibat peningkatan ketegangan baru ini dan kapal-kapal mula menilai semula untuk melintasi Selat Hormuz. Bagi Trump, ini menambah keperluan mendesak untuk memastikan laluan itu sentiasa terbuka. Bagi Iran, nilai ancaman itu semakin meningkat. Perbezaannya ialah Amerika Syarikat kini menunjukkan kesediaan untuk menyerang bukan sahaja tangan yang melepaskan tembakan tetapi juga sumber keuangan yang menyokong tangan itu. Kargo menjadi simbol kerana ia menghimpunkan apa yang paling perlu dilindungi oleh rejim Iran, wang, minyak dan imej seolah-olah masih mengawal keadaan. Hormuz menjadi simbol kerana ia menunjukkan apa yang dunia tidak boleh serahkan kepada Teheran, kebebasan pelayaran di laluan utama global. Terima kasih banyak kerana menonton video ini hingga akhir. Sokong projek kami dan beri sumbangan keuangan melalui kunci Pix yang tertera di skrin anda. Kami adalah saluran bebas, fokus untuk memastikan anda mendapat maklumat yang benar. Sumbangan anda membantu kami untuk terus bertahan.